Awak tahun ni balik rumah saya. Tak adalah rumah saya lah, buat rumah awak pula. Tahun lepas saya balik rumah awak kan? Tapi saya nak tunggal. Awak ada adik awak lah balik. Yelah, bagilah kat saya pula. Bagilah peluang untuk keluarga saya pula tahun ni. Tak nak balik Sabah juga. Saya dah beli tiket. Kedah boleh, Kedah? Tak nak. Jauh lah Sabah nak balik. Oi, salah lah awak ni. Siapa suruh kahwin anak tunggal? Dah tahu dah anak tunggal kan? Kita mana ada pilihan. Sebab jodoh kan? Sebab jodoh. Okey, baik. Itulah dia sedikit sketsa lah sebenarnya kan. Ini adalah situasi yang normal akan berlaku sepanjang Syawal nanti, di mana nak pilih nak balik ke kampung suami ataupun ke kampung isteri. Itu antara salah satu ragamnya lah. Ada banyak lagi sebenarnya konflik yang berkaitan dengan persiapan nak balik ke kampung ataupun persiapan untuk Syawal ini. Hari ini kita bersama dengan tetamu di studio, Pensyarakanan Akademi Pengajian Islam Contemporary SCC UiTM, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Hashim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Doktor sihat Alhamdulillah. Doktor balik mana tahun ni? Saya balik Bangi. Balik Bangi. Rumah suami. Rumah suami. Okay, doktor sendiri dari Kelantan. Ya, saya. Kalau doktor tengoklah tadi situasi macam kami, ini situasi yang memang kita kata realitinya terjadi dalam sesebuah keluarga. Jadi apa sebenarnya cara yang lebih diplomatik untuk berbincang nak balik ke kampung siapa tu, doktor? Okey, terima kasih. Nak balik kampung siapa? Sebenarnya bila kita sebut kahwin, kita ada dua orang yang berbeza. Seorang suami, seorang isteri daripada dua keluarga yang berbeza. Dan juga dia sebenarnya bergabungan dua institusi, keluarga dia dengan keluarga kita. Jadi sebab tu bila ada orang kahwin, dia kata, saya kahwin dengan awak je, saya tak kahwin dengan keluarga awak. Salah lah. Dia sebenarnya kahwin dengan dirinya dan juga semua yang ada bersamanya. Keluarga dia, adik-beradik dia. Jadi bila berlakulah suatu insiden yang penting macam hari raya, sepatutnya yang paling cantik adalah kita kena berbincang. Berbincang rumah siapa dulu. Kita ada beberapa kes yang saya pernah jumpa sampai tak pernah boleh balik rumah isteri. Mesti balik rumah suami bertahun-tahun. Sedangkan dalam hal ini bila kita sebut bila berlakunya perkahwinan, ibu bapa isteri adalah ibu bapa suami. Ibu bapa suami adalah ibu bapa isteri. Sebab itu Allah Taala bagi tidak batal dah hari sembahyang sampai bila-bila. Betul. Jadi kerana itu kita kena tunjuk hormat. Jadi bila kita tunjuk hormat, bila kita raikan ibu bapa kita, kita juga diharapkan meraihkan keluarga isteri juga. Jadi yang paling cantik adalah buat rotation. Tahun pertama rumah suami, tahun kedua hari raya pertama untuk bulan Idul Fitri itu rumah isteri, tahun depan rumah isteri, kemudian rumah suami. Jadi dia jadi cantik. Kalau jauh lah, kalau dekat, kalau dua-dua bertalian jaya kan. Doktor, kalau berlaku situasi yang macam doktor ungkapkan tadi itu, yang kena ikut suami setiap tahun, mungkin dengan mindset syurga dibuat tapak kaki saya, awak kena ikut saya sentiasa. Macam mana tu? Drama sangat. Ya, itu sebenarnya antara yang selalu jadi dilema kan. Sebenarnya bila kita sebut, itulah yang antara red flag yang berlaku dalam rumah tangga. Red flag dengan Red flag. Dia kena dua-dua raikan. Sebabnya bila kita rujuk Al-Quran contoh kan, Allah sebut apa tu, kita kena menghormati ibu bapa. Ibu bapa dia, ibu bapa kita. Betul. Ihsana, wali-walidaini ihsana, dan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu hormat. Jadi bila kita balik kampung, sebenarnya kita menunjukkan penghormatan pada mereka. Pada hari itu mereka tengah tunggu anak mana nak balik, cucu mana nak balik. Dan masa yang sama bila kita buat rotation, kita akan bergaduh. Kalau yang berlaku sekarang ni undi. Bila undi dapat je rumah isteri semua, kalau dapat rumah suami semua. Jadi sebelah sana akan rasa kecil hati. Bila dia kecil hati, itu yang jadi lama-lama pendam. Kalau sampai 10 tahun tak pernah balik rumah isteri pada hari pertama, sebab yang kita selalu raikan hari pertama itulah kan, makan, lepas sembahyang raya. Jadi eloknya kita buat rotation. Kalau dekat, dua-dua PJ gitu kan. Mungkin hari pertama rumah isteri tahun ni, hari kedua pergi rumah suami. Tahun depan rumah suami pula jadi yang pertama, rumah isteri pula jadi kedua. Okey, kalau situasi macam lakonan tadi tu, kalau contohlah dia kahwin dengan anak tunggal. pasti lagi tu situasi awak dia. ada adik-beradik sampai 6 orang, 6-7 orang kan. Kita akan cakap baliklah rumah saya dah tak ada siapa-siapa dah adik-beradik. Macam mana tu? Ya, macam mana nak cari jalan cantik sekali. Sebab bila perkahwinan, dia antara yang kita kena jaga adalah harmoni. Macam mana harmoni itu nak datang? Kalau kita lebihkan satu pihak akan rasa
rasa kecil hati. Jadi dalam masa itulah perbincangan tu. Sebab tu kita kata bincang sehingga dia menjadi satu titik temu yang baik. Maknanya kena ada toleransi. Kalau anak tunggal pun kena, okey tak apalah, kali ni mungkin kita boleh balik raya ketiga ataupun raya haji ataupun tahun depan. Kita rotate ni sebenarnya dia menjernihkan keadaan. Anak-anak pun kalau ada anak-anak, dia akan nampak sebab apa yang kita bincang dulu kan Irfan adalah blueprint. Itu memang penting. Kalau mak ayah bergaduh sebab satu insiden nak raya, benda tu akan masuk dalam fikiran anak dia. Maknanya, hari raya hari yang tak best. Asyik bergaduh je dan dia akan buat yang sama. Sebab benda tu dah masuk dalam fikiran dia. Sebab kita panggil blueprint tadilah. Blueprint tu adalah plan tindakan yang mak ayah secara tak sedar beri pada anak-anak melalui cara dia cakap, cara dia buat dan juga perkara-perkara tertentu. Macam tadi itulah hari raya perkara tertentu. Ataupun kalau anak-anak tu bergaduh, kemudian mak dia akan marah pukul yang abang. Jadi dia akan pegang. Itu adalah plan tindakan dia. Kalau anak dia nanti, dia akan marah yang sulung sebab dia kena macam tu. Sebab itu mak ayah secara tak sedar perlu bijak, perlu usaha macam mana cara nak tunjukkan contoh pada anak-anak sebab membina dia punya pelan tindakan akan datang. Okey, itu di antara ragam yang pertama berkaitan bagaimana untuk kita mendapatkan toleransi untuk pulang ke kampung, rumah suami ke rumah isteri ke dengan anak-anak lagi dan untuk kita mencantikkan blueprint dalam keluarga. Tapi kan doktor, kalau kita nak bercakap mengenai dalam Islam ni, adakah dianjurkan untuk kita beraya beramai-ramai ataupun bagaimana? Ya, cantik soalan tu. Kalau anak tunggal, tak ada ramai lah. Tak ada ramai, seorang je lah. Sebenarnya memang digalakkan sebab pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada ketika itu orang Madinah ada 2 hari besar yang diorang raih. Dan Rasulullah kata Allah gantikan Yaumul Adha dengan Yaumul Fitri. Jadi 2 hari raya itu kita raihkan, Allah ganti kepada amalan orang yang sebelum tu. Jadi pada hari itu memang hari untuk bertemu, meraihkan orang tua, memberi kelebihan yang kita ada. Kalau kita ada duit, kita nak infak ke, ada jamuan, kita makan ramai-ramai. Itu memang antaranya. Cuma kita kena mengambil kira beberapa perkara. Contohnya, kita tak boleh berlebih-lebihan. Apatah lagi sekarang kita tengah menunjukkan solidariti kepada Palestin. Bila kita berbelanja dengan boros, kita mungkin pada masa yang sama macam saudara kita di sana ditimpa malapetaka, ada peperangan, ada disaster dan sebagainya. Kita berpada-pada di samping kita meraihkan, masa yang sama kita mengingat mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu mereka. Jadi kita akan berpada-pada. Itu penting sebenarnya. Ibu bapa memang dia akan tunggu anak mana balik. Jadi bila kita dah ada rotation, dia pun dah tahu tahun lepas kat mana, tahun ni rumah mak lah kan, something like that gitu kan. Dan anak pun tahu, tahun lepas kita dah raya rumah ayah, nanti tahun lagi satu rumah mak. Jadi dia punya persediaan minda tu sangat baik untuk dia plan pada masa kehidupan dia akan datang. Oh, okey. Satu lagi ragam. Okey, kita dah pilih nak balik ke kampung yang mana, suami ataupun isteri. Dilema seterusnya ialah nak tinggal di mana. Mungkin ada pasangan tu dia tak selesa tinggal rumah kita. Hotel. Dia nak tidur hotel, nak homestay. Mungkin ada yang tak berkenan di rumah kita. Ini pun satu dilema juga. Macam mana kita nak menghadapi situasi ni, doktor? Saya pun kadang-kadang stay juga. Ada 2 keadaan. Yang pertama, memang kita ambil jalan untuk mencari kemudahan untuk mak ayah juga. Mungkin rumah mak ayah kita tu kecil, biliknya ada 3-4, tandas ada 2. Kalau semua balik, jadi keadaan tu akan menjadi sangat padat. Dan masa yang sama zaman dulu kita tak berapa faham sangat tentang perkara-perkara melibatkan pergaulan. Sebab tu dulu kita tidur begitu dia ramai je kan. Sedangkan sekarang kita semakin jelas, semakin faham. Okey, kita banyak dengar ada incest lah, amang seksual lah, orang buat perkara tak elok. Jadi untuk preparation mengelak benda itu yang ada ibu bapa dia, tak apalah kita tidur dekat homestay. Jadi orang lain tidur kat situ supaya anak perempuan dia terjaga. Waktu nak berebut ambil sembahyang subuh pun tak adalah kelang kabut semua tu kan. Jadi itu antara sebab. Kalau itu yang pertama tak apa. Jadi dia kena maklum kepada mak ayah lah. Mak malah nanti saya tidur kat homestay atau semua kan. Dan dia mestilah kena balik homestay tu untuk tidur saja. Mestilah datang awal pagi siap sama-sama untuk breakfast. Kan, bukan datang 2 jam balik, itu dah jadi tetamu. Tapi yang kedua, kalau memang dia dalam hati dia memang dia
tak seronok dengan keluarga mertua ke keluarga dia. Itu tak boleh lah. Maknanya bila kita kahwin dengan keluarga dia kan. Jadi kata selalu keadaan ni jadi bila dia pergi rumah mertua. Jadi dia rasa macam tak selesa lah, kotor lah. Apatah lagi kalau antara perbezaan yang ni kaya, yang tu kurang kaya gitu kan. Jadi rasa macam tak selesa lah rumah tu. Itu perkara yang kita kena elak. So, kita telah kahwin dengan anaknya bersama dengan kemampuan keluarga dia lah. Tak bolehlah kita jadi anak orang kaya, kita macam jijik dengan rumah mertua tu. Jadi disebabkan itu alasan kita tidur di homestay ke atau hotel. Itu lain keadaannya. Sebab itu akan lagi mengecikkan hati ibu bapa. Seolah-olah kita orang miskin, menantu tak nak masuklah rumah kita. Itu kan tak bagus kan. Anak kita pun akan nampak, nanti satu hari nanti saya akan buat yang sama. Itu blueprint tak baik. Blueprint yang tak baik. Doktor, kalau berlaku situasi macam tadi kan, di mana ada mungkin pasangan yang merasakan jijik dengan kemampuan ataupun ekonomi keluarga yang lain, bagaimana untuk kita mendidik hati kita, doktor? Dalam keadaan itu sebenarnya pada awal, sebab itu kalau kita tengok kan contoh dia, saya baca ada satu buku tulisan daripada kitab pengikut kepada mazhab Syafi'i kan, Imam Asy-Syirbini. Dia tulis kalau seorang lelaki tu dia nak kahwin dengan seorang perempuan, dia kena tengok daripada kemampuan dia. Betul. Supaya dia boleh memberi pada isteri dia kehidupan yang hampir sama. Sebenarnya kat situ kalau kita nak kahwin dengan orang kaya, sebenarnya dia bersedia tak terima kita. Kalau dia bersedia terima kita, dia bersedia terima segala-galanya. Macam tu kan. Jadi di rumah mungkinlah kita boleh ada keuangan yang kuat, kita buat rumah yang cantik untuk kita. Tapi bila kita balik ke sana, itu yang kita panggil masuk kandang kambing, mengembik. Kita maknanya put ourselves down gitu kan. Sebab ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut pasal hendaklah kamu merendahkan sayap dengan ibu bapa. Apa maksud? Kita tak ada sayap kan? Macam mana nak rendah? Maksudnya merendahkan diri kita, ego kita. Kita walau macam mana kaya pun kita, dengan ibu bapa kita kena tunjuk bahawa mereka lebih daripada kita. Bercakap dengan sopan, jangan tunjuk kita ayat-ayat kita yang menyakitkan mereka, merendahkan sayap. Sebab bahasa yang digunakan Al-Quran tu sangat cantik, merendahkan sayap. Kalau kita tengok cara literal gitu kan, apa sayap ni? Menunjukkan ego kita, betapa tinggi jawatan kita, bila balik rumah mak ayah, rendahkan. Kalau perlu kita tunjukkan macam kita ada duit, kita mewahkan mereka. Betulkan rumah mereka kan? Itu yang sepatutnya lah. Dan kalau kita boleh tengok ragam bila nak balik ke kampung ini, dia seakan-akan ada satu pesta berlumba-lumba. Siapa bawa kereta apa, emas sampai tahap mana, kan? Gelang tu tinggi mana, baju raya ada berapa pasang. Jadi dia ada seolah-olah ada satu pertandingan di situ. Jadi ini merupakan kalau kita tengok dah jadi satu hampir budaya di Malaysia ini. Bagaimana sebenarnya kita hadapi situasi macam ni? Ini sebenarnya budaya yang kurang baik sebab antara ipar ataupun adik-beradik ni sebenarnya dia adalah hubungan yang rapat sebenarnya, dan kita untuk menunjuk bukan kepada mereka sepatutnya. Mereka adalah orang yang sama macam kita. Sepatutnya kita, kalau katakanlah kita ada gelang sampai sini kan, tapi kita tahu adik ipar kita tak ada macam tu, jangan pakai, sebab kita menunjukkan kita menerima hakikat mereka. Maknanya kita ada, kalau contoh kita kata kita ada 10 gelang, kita tahu adik ipar kita atau keluarga kita tu memang ada satu, kita bawa satu atau dua cukup dah. Sebab bukan kita pergi untuk menunjuk, tapi bila jadi budaya, inilah perkara yang kurang cantik berkembang dalam kehidupan kita hari ini. Kita berlumba menunjuk siapa lebih ni, kalau nak bagi duit raya pun menunjuk siapa yang tinggi kan. Siapa yang paling tak payah sampul. Tunjuk terus berapa banyak bagi duit kan. Okey doktor, jadi di kesempatan yang ada mungkin doktor boleh berikan kata-kata akhir untuk kita mengatasi segala ragam untuk balik ke kampung raya nanti. Silakan. Kita kenalah jaga hati kita yang pertama. Dan kita sentiasa kena ingat yang hari raya adalah hari untuk menggembirakan ibu bapa dan keluarga semua. Kita bukan untuk menunjuk-nunjuk, dan masa yang sama kita mesti mengambil kira juga bahawa bulan Ramadan mengajar kita perkara yang baik, iaitu merendah diri, berbuat baik kepada insan lain. Maka sempena dengan hari raya, kita menzahirkan yang kita dah guna sepanjang Ramadan itu ke dalam hari raya, bukan untuk menunjukkan siapa lebih mewah, siapa lebih homestay mana, hotel mana lebih duduk kan, macam tu. Itu tak sepatutnya begitu. Jadi satu perkongsian dan juga nasihat dan juga tips yang sangat berharga daripada doktor hari ini. Jadi diharapkan agar tahun ini tiadalah ragam-ragam seperti ini untuk persiapan balik ke kampung. Yang penting kita turunkan ego, kita rendahkan sayap kita untuk bersama keluarga tercinta di hari raya.
Toleransi. Dan juga musyawarah itu penting. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Hashim, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kota Perak, ACIS UiTM untuk perkongsian pada pagi ini. Sama-sama. Terima kasih, Okey.